Tok Kenali adalah seorang tokoh ulama yang tidak asing lagi di negara ini. Beliau mempunyai peranan langsung terhadap kebangkitan Islam di Kelantan pada zaman kegemilangannya, hingga negeri tersebut mendapat julukan Negeri Serambi Makkah. Nama sebenar Tok Kenali adalah Muhammad Yusof. Ayahnya bernama Ahmad dan ibunya bernama Fatimah. Tok Kenali dilahirkan di Kampung Kenali, Kubang Kerian, Kelantan pada tahun 1868 Masihi bersamaan 1287 Hijrah. Tok Kenali mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri. Namun beliau lebih banyak belajar daripada datuknya yang merupakan seorang lebay, kerana ayahnya hanyalah seorang petani biasa yang hanya mengetahui pengetahuan asas di dalam agama. Tidak lama merasai kasih sayang seorang ayah, Tok Kenali kehilangan ayahnya ketika beliau baru berusia 5 tahun. Sejak kecil lagi, Tok Kenali merupakan seorang kanak-kanak yang bijak. Sewaktu kecilnya, beliau sentiasa menyediakan sebuah pasu yang berisi air di dalamnya dan beliau meletakkan pasu tersebut di tepi rumahnya. Setiap kali beliau pulang daripada mengaji Al-Quran, beliau akan pergi ke pasu tersebut dan celupkan jari telunjuknya ke dalam air. Kemudian beliau menuliskan sesuatu di dinding rumahnya. Begitulah rutin yang dilakukannya setiap kali beliau pulang daripada mengaji Al-Quran. Salah satu sifat istimewa yang ada pada Tok Kenali sewaktu kecilnya, apabila beliau sudah diajarkan satu potong daripada ayat Al-Quran, maka pada keesokan harinya, Tok Kenali tidak lagi mahu membaca dan mengulangi ayat tersebut. Apabila beliau disuruh oleh gurunya untuk mengulangi ayat tersebut, lalu beliau akan meminta kepada gurunya untuk membaca ayat yang lain, kerana ayat tersebut sudah dibaca dan dihafal oleh Tok Kenali. Gurunya hanya tersenyum apabila mendengar jawapan daripada Tok Kenali. Apatah lagi sememangnya Tok Kenali adalah seorang pelajar yang dapat membaca hafalannya dengan tepat dan betul. Tok Kenali mula berkahwin pada umur 16 tahun. Namun jodohnya tidak panjang. Perkahwinan beliau hanya bertahan selama setahun, kemudiannya beliau bercerai. Di sebalik peristiwa yang berlaku itu ada hikmah yang besar. Dengan berkat dorongan ibunya dan keluarganya, Tok Kenali akhirnya dapat bertolak ke tanah suci Makkah untuk menimba ilmu di sana dengan menaiki kapal sekitar tahun 1886 Masihi. Ketika itu beliau baru berumur 18 tahun. Selama 17 tahun Tok Kenali menimba ilmu di Makkah. Beliau menjadi seorang murid kesayangan kepada seorang ulama terkemuka yang berbangsa Jawi, iaitulah Syekh Wan Ahmad bin Ahmad Zain Al-Fatani. Tok Kenali sangat rapat dengan gurunya itu, sehingga beliau menjadi murid kesayangannya dan sentiasa bersamanya walau di mana gurunya berada. Selama berada di tanah suci Makkah, beliau menimba ilmu bersungguh-sungguh, ditambah pula dengan dirinya yang sememangnya mempunyai budi pekerti yang baik dan kesungguhan yang tinggi. Hal itu membuatkan dirinya menjadi seorang ulama terkemuka sepulangnya beliau di tanah Melayu pada tahun 1908 Masihi bersamaan 1327 Hijrah. Kepulangan Tok Kenali sangat dinanti-nantikan oleh kaum keluarga dan sahabat handainya. Sepulangnya beliau dari Makkah, beliau tinggal bersama ibundanya dan mula menjadi seorang pengajar di sebuah masjid yang terkenal dengan pusat penyebaran ilmu, iaitu Masjid Muhammadi yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Tok Kenali mula giat berdakwah, menyebarkan ilmu melalui kelas-kelas agamanya di Masjid Muhammadi Kota Baru.
Selain itu, beliau juga mempunyai pondok pengajiannya sendiri yang terletak di Kampung Kenali. Tok Kenali juga terlibat sama di dalam soal pemerintahan apabila beliau mula dilantik menjadi ahli Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan serta ahli Majlis Ulama sekitar tahun 1916 Masihi. Selain menjadikan masjid-masjid dan pondok sebagai medan dakwahnya, Tok Kenali juga giat menyebarkan dakwah melalui penulisan apabila beliau dilantik menjadi penggerak utama majalah Islam Pengasuh di bawah Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Selain itu, beliau juga menjadi penulis kepada majalah Al-Hidayah dan majalah Talamis. Tok Kenali adalah seorang ulama yang sangat akrab dengan pemimpin. Istimewanya walaupun Tok Kenali sangat akrab dengan para pemimpin, namun beliau tidak pernah tunduk kepada sebarang bentuk maksiat yang dilakukan oleh para pemimpin maupun orang ramai. Tok Kenali tidak akan hadir sama sekali di dalam majlis-majlis termasuk majlis walimah iaitu majlis kenduri kahwin yang bercampur dengan maksiat, sekalipun ia turut dihadiri oleh orang-orang besar kerajaan. Setelah umurnya melebihi 60 tahun, Tok Kenali semakin keuzuran sehingga di akhir hayatnya beliau hanya terlantar sakit di rumah kerana menghadapi sakit kudis di kaki kirinya sehingga menyebabkan kakinya berlubang dan berulat. Diceritakan pada suatu hari ketika Tok Kenali sedang mandi di tepi telaga di pondoknya, ulat-ulat di kudisnya itu terjatuh. Lalu beliau memanggil muridnya yang bernama Haji Gelang Tok Uban untuk mencari dan mendapatkan semula ulat yang terjatuh. Kemudian diletakkan kembali ulat tersebut di kudisnya semula. Ketika murid beliau meminta untuk membersihkan dan membuang ulat di kakinya agar kaki beliau segera sembuh, tetapi Tok Kenali tidak mengizinkan perbuatan tersebut. Tok Kenali berkata kepada muridnya, "Biarlah dia hidup. Dia mahu makan seperti kita juga." Tidak lama kemudian, sakit Tok Kenali semakin berat. Beliau menderita sakit kudisnya itu sehingga ke akhir hayatnya. Akhirnya pada bulan Sya'ban tahun 1252 Hijrah, bersamaan 19 November tahun 1933 Masihi, Tok Kenali kembali menemui Sang Pencipta yang dicintainya, Allah Azza wa Jalla, ketika beliau berumur 65 tahun.